dalam solat. Yang pertama disebut sebagai sunat ab'ad. Ab'ad, sunat yang dituntut. Jadi dua, satu ab'ad, satu hayat. Apa kita nak faham gini? Sunat yang dituntut, sunat yang berat. Maksudnya sebutan pada berat dah. Ab'ad. Alif, ba, ain, alif, dad. Alif, ba, ain, dad. Ab'ad. Satu lagi, nama dia hayat. Ab'ad dengan hayat. Jadi hayat ringan, hayat. Ab'ad berat. Jadi ab'ad ni sunat yang dituntut. Apa beza dia? Beza dia yang pertama ialah bila tertinggal sunat ab'ad, boleh ataupun perlu dilakukan sujud sahwi. Sujud sahwi. Bacaan sujud sahwi apa? Subhana man la yanamu wa la yasud. Yang baca surah As-Sajdah. Sajdah wajhul khalaq wa syaqqa samawati bihaul wa quwwah. Panjang sangat. Sujud sahwi berlaku bila mana tertinggal dua perkara ni. Okey, yang pertama disebut tasyahud awal. Maksudnya tasyahud awal, tahiyat awal ni. Bila disebut tahiyat awal, apa dia? Duduk tahiyat awal, baca tahiyat awal, selawat atas Nabi tahiyat awal, itu semua dikira sunat ab'ad. Itu semua dikira sunat ab'ad. Maksudnya apa saja perkara yang berlaku dalam tahiyat awal ataupun tasyahud awal itu adalah sunat ab'ad. Tertinggal, maka digantikan dengan sujud sahwi ataupun kena lakukan sujud sahwi. Ini yang pertama, apa? Tasyahud awal. Yang kedua ialah doa kunut. Ya, doa kunut apa sampai solat? Berdiri, baca selawat juga, baca doa kunut dalam solat witir. Ini adalah sunat ab'ad yang mana kalau kita tertinggal boleh buat dan kena buat sujud sahwi. Tapi kalau tak buat sujud sahwi, sah sembahyang? Sah. Ini biasa berlaku. Ini biasa berlaku. Nak tengok kelakabut tak kelakabut orang jemaah ni bila mana imam tertinggal tasyahud awal, tak tahiyat awal. Imam lepas sujud tu tak duduk awal, semua orang Allahu Akbar. Tengok satu kelakabut, ada yang macam jenis. Ada yang dia macam jenis. Jadi ketika ini dia ada dua keadaan. Kalau dia imam, kan dia bangun. Contoh sujud, lepas tu bangun. Bila dia bangun sampai sini baru dia sedar, dia terlupa tasyahud awal, dia duduk balik, sah. Tapi kalau dia duduk ni bangun dah, alamak, tertinggal dah, dia pun gani ni, dia pun duduk balik, batal solat dia batal. Sama kategori dengan makmum tadi. Makmum tadi batal solat dia. Kalau sekiranya dia dah gitu, bangun je, teruskan solat, tak ada masalah. Tak ada masalah. Jangan dia Allah, dia masuk laku. Jangan kata imam, makmum pun akan kabut. Dia saat lagi ada yang mufaraqah siap, semua ada. Macam-macam jenis ada akan berlaku. Bila mana makmum, imam lupa tahiyat awal ataupun tasyahud awal, macam-macam jenis akan berlaku. Jadi ketika itu kena faham. Jadi perbuatan sunat ab'ad itu duduk, tahiyat tasyahud awal, baca tasyahud awal, selawat atas Nabi tasyahud, semua itu sunat ab'ad. Okey? Ya. Tahiyat akhir. Tunjuk. Okey, tunjuk. Tak, dia sunat ke? Sunat. Mana sebut sunat? Dia sunat maksud dia Cara yang betul. ada yang kata bila sebut asyhadu an la ilaha illallah, ada yang kata dari awal sampai akhir boleh. Nanti ada terangkan tu. Nanti ada masuk bab tu Yang bab tunjuk. Buat nampak tunjuk. Okey, baik. Tasyahud awal. Okey, yang selesai. Nanti soalan tu akan jawab dalam ujung nanti ada pembahasan sunat hayat. Okey, baik ya? Tasyahud awal. Okey, selesai. Masih boleh. Jadi ketika itu kena faham kondisi makmum dan juga imam tadi. Kalau kira sembahyang berjemaah lah. Jadi contoh ada satu kes berlaku, makmum ni alhamdulillah makmum ni jenis sepakat membawa berkat. Imam lupa solat. Imam lupa tasyahud awal. Jadi imam bangun, Allahu Akbar, imam bangun. Imam dia rasa Allahu Akbar dah pergi tegak dah. Semua makmum tak bangun seorang. Makmum semua tak bangun. Imam bangun satu hati tu. Seorang tak bangun. Jadi ketika itu imam dapat rasa macam dia seorang je diri. Jadi imam ketika itu dia lajukan Fatihah. Bismillah. Dia pun kelar kabut. Wah. Dia pun
Comel dia tahiyat awal. Comel tahiyat awal. Itu imam tak buat cerdik. Imam tu tak buat cerdik. Batal lah solat dia. Dia tak payah dah ulang balik sebab itu sunat. Itu sunat. Benda semua dah selesai, dah sunat. Dia teruskan je solat. Jadi yang makmum tadi macam mana Ustaz? Makmum tadi dah boleh tahiyat awal betul bangun lah. Ataupun tunggu lah. Tapi yang mudah biasa bila dah nak mudah, cara sebut nak mudah ikut imam. Formula paling mudah solat Jumaat ikut imam. Cuma janganlah apa bodoh sangat. Ustaz kata ikut imam. Ustaz pada sampai masjid nampak imam mana ikut. Jadi imam satu. Imam tu masuk lain dia pun ikut dua lain. Siapa ni? Ayah saya cakap sembahyang berjemaah kena ikut imam. Jadi saya ikut imam. Ni bukan ikut imam, dia ikut tok imam. Ikut semua kata imam, dalam sembahyang ikut imam. Tu kenapa? Sebab tu kadang bila imam gaul, semua gaul sedap. Tak macam ni lah tu. Itu tak cerdik lah. Sembahyang berjemaah bukan itu cara dia. Okey? Itu bayang. Kemudian doa kunut. Doa kunut berdiri. Okey, baca doa kunut. Berdiri. Baca. Okey, baca. Ataupun tak baca sembahyang subuh, tak baca doa kunut. Hari tu sejuk sangat. Tak tahan. Kan? Lepas rokok tu rasa macam nampak bantal. Jadi sembahyang tu terpaksa sebab apa? Wajib lah sembahyang terpaksa sembahyang kan. Habis tu lepas rokok tu bangun, tidak terus sujud. Terus sujud. Jadi kita baru nak tengok imam sujud. Sujud. Tak payah nak buat kata-kata ya. Allahumma ya Allah berikan daripada imam kami ya Allah. Tak payah dah. Sujud macam biasa. Lepas sujud, tengok imam memang lupa semua kunut. Dia tak baca pun, dia tak buat sujud sawi. Sah tak sembahyang? Sah. Tak batal pun sembahyang. Dua-dua tu sunat. Sujud sawi sunat, ini pun sunat. Okey, selesai. Kemudian sunat hayat. Sunat hayat. Okey, sunat hayat. Sunat hayat disebut sebagai perhiasan ataupun mencantikkan solat. Rokok ya, tak baca apa? Sah tak? Sah. So apa bacaan dalam rokok ialah sunat. Sunat apa? Sunat hayat. Okey, dengan yang pertama mengangkat tangan ketika terbaca imam. Jadi ini ialah sunat. Jadi angkat tangan. Sunat. Tak angkat boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Batal tak sembahyang? Tak batal. Kalau angkat dapat pahala. Pahala apa? Pahala sunat tadi. Tak angkat, Allahu Akbar. Sah tak? Sah. Batal tak sembahyang? Tak. Yang kedua, letak tangan kanan atas tangan kiri ni. Tunjuk. Kalau kira sekolah hafal dulu dia kata ustazah beritahu letak tangan kiri. Saya cakap lagi. Allah. Caranya kalau ikut kaedah Nabi Muhammad SAW ada dua pendapat. Yang pertama dia sebut ni letak tangan kanan atas tangan. Letak tangan kanan. Maksudnya letak tangan kanan ni. Tetap tangan kanan. Lepas tu kalau mazhab Imam Syafi'i dia berpegang letak tangan kanan kedudukan dia di antara dua, iaitu perut dan juga dada. Tak tengah-tengah. Kalau kita rasa ini dada kita letak. Contoh. Ataupun ustaz, saya ni macam sama je tak tahu mana satu center. Letaklah mana-mana pun. Ada kalau sufi dia akan letak satu sini. Jadi satu. Sebab tasyahud sama dengan kita tahiyat kan, tasyahud satu. Ni. Boleh tak ni? Ada letak kat sini sebab apa? Dekat dengan hati. Tak tahu sini. Dia letak sini je. Allahu Akbar. Letak dada. Bila kita faham dada, letak dekat dada. Jadi letaklah kat mana namanya dada. Ni nama dada ke? Ustaz, ni saya punya dada. Bukan dia tengkuk. Bahlul? Tengkuk. Sini, kita faham sini. Ada orang sembahyang Allahu Akbar, letak sini. Sah tak sembahyang? Sah, tak ada masalah. Tak sini sah, tak sini sah. Namanya dada. Tapi kalau Imam Syafi'i dia meletakkan antara perut dan juga dada, tengah-tengah. Jadi kat sini lah. Sini lah tengah dia. Kan? Janganlah dia ukur pula berapa sentimeter. Oh ini tengah ni, sini. Oh sini dia. Siap. Sini. Tak payahlah agak-agak. Okey letak macam biasa. Okey. Ada setengah orang kata, ustaz, sah tak sembahyang pakai jam? Sah. Tapi ustaz, dia pakai jam, saya suka jam saya. Kualiti solat agak masalah. Sebab tak khusyuk. Tengok jam dia syok pula. Oh ada lampu pula. Dia syok waterproof ni. Tengok. Tu kadang masalah. Sebab tu kadang orang tak suka pakai jam waktu sembahyang. Sebab mengelakkan supaya tidak khusyuk. Ataupun ditukar. Elok pakai belah ni, pakai belah ni. Pun tak ada masalah. Itu pulang betul lah.
Okey. Kemudian seterusnya membaca isti'azah, itu a'udzubillah, ta'awuz. Maksudnya sebelum Fatihah baca a'udzubillahi betul baca bismillah, a'udzubillah tu baca slow. Jangan Allahu akbar baca doa iftitah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oh ya. Mari. Ta'awuz ni sunat, baca slow ya. Yang wajib tadi bismillah, Fatihah. Kemudian baca surah Al-Fatihah. Ada juga satu lagi ialah membaca doa iftitah. Itu ialah sunat hayat. Tak baca boleh tak Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Contoh Allahu Akbar, tiba Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah lupa kita baca boleh Allahu Akbar kabira, batal solat kita. Sebab kita mendahulukan perkara sunat dan perkara yang wajib, itu rukun. Yang wajibnya ialah Fatihah. Iftitah tadi ialah sunat. Okey, baca isti'azah. Lepas tu baca surah selepas Al-Fatihah. Biasa dan pendapat ulama menyebut kalau dalam Imam Syafi'i, surah hanya baca dalam 2 rakaat pertama sahaja. Rakaat pertama baca surah, Fatihah baca surah. Selepas pada tu hanya baca Fatihah cukup. Lepas tu rukuk. Tak ada masalah. Baca Fatihah, lepas tu rukuk. Cuma yang dianjurkan oleh ulama, sembahyang subuh dan juga zuhur baca kadar surah yang panjang sedikit. Surah yang panjang sedikit. Contoh surah panjang apa? Waqi'ah, Al-Mulk. Itu surah panjang lah. Kalau ada kata Baqarah, panjang sungguh. Itu panjang sungguh lah. Al-Mulk contoh. Itu surah, baca surah. Kemudian kalau solat Asar dan solat Isyak, saiz dia medium. Medium contoh apa? Contoh surah Wasyams. Surah Wasyams dengan surah Wadduha contoh. Itu medium saiz. Baca kadar sederhana. Surah solat maghrib baca surah pendek. Wati wal zaitun dengan wal as cukup. Sebab apa? Masa solat maghrib pendek. Jadi janganlah baca panjang. Walaupun kita biasa baca Arab baca panjang juga kan. Tapi kalau ikut yang sunat, yang kita dapat sunat, cara yang diajarkan ulama ialah itu kadar bacaannya. Jadi solat subuh dengan solat zuhur baca panjang. Sebab apa? Subuh ni kena lambat. Lepas tu Arab biasa baca panjang subuh. Pengalaman masa nak jadi imam di Kedah, satu masjid Arab ni dia suruh kita tolak kita jadi imam. Kita pun jadi imam subuh. Biasa orang Melayu ni imam subuh paling kurang semuka je. Semuka, lepas tu sebelah rakaat kedua setengah muka. Arab biasa standard rakaat pertama 3 muka, rakaat kedua 2 muka. Jadi semua dibaca 1 robok juzuk. Kita orang Melayu satu rakaat pertama kita akan baca semuka, rakaat kedua kita baca setengah muka. Jadi ada baca macam tu. Tiba Arab sembahyang Arab tegur. Kau ni baca panjang sikit. Hafiz tak? Hafiz tak? Halo apa Hafiz? Sebab tu aku tak Hafiz. Dia baca panjang sikit. Okey? Itu adalah baca surah. Yang lebih afdal ialah baca surah yang selesai surah tersebut. Maksud dia, kalau rakaat pertama kita baca surah Wasyamsi selesai, kemudian kita baca surah At-Tin, itu lebih baik daripada kita baca surah Al-Baqarah Alif Lam Mim contoh kan. Lepas tu Allahu Akbar. Alif Lam Mim je, Allahu Akbar. Itu lebih afdal. Walaupun kita nampak hebat lah, masya-Allah ustaz ni rumah baca Alif Lam Mim terus contoh. Tapi afdal ialah baca selesaikan. Yang kedua afdal juga ikut susunan surah. Contoh surah pertama kita baca surah Wadduha, maka rakaat yang kedua jangan baca surah atas pada Wadduha, baca bawah pada Wadduha. Qul ya ke apa lagi? Al-Bayyinah ke, baca surah tersebut. Jangan baca langkah atas pula. Rakaat pertama baca surah Wadduha, rakaat kedua amma yatasaalun. Jauh langkah atas tak boleh. Kalau afdal, bukan kata tak boleh, afdal pada sunat baca gitu. Okey, selesai. Selesai. Itu antara bacaan yang lebih afdal dibaca dalam surah. Ada kes baca surah imam budak ni biasa je, tapi sebab dia suka pakai jubah serban, jadi tiba-tiba orang tolak jadi imam maghrib. Dia kata sudah, dia pula hafal surah Qul a'udzubillahi je. Dia pun rakaat pertama Allah Akbar baca Qul a'udzubillahi. Dia pun kata setahu aku habis dah surah lah. Jadi rakaat kedua dia berfikir-fikir macam mana kena buat ni. Jadi langkah terbaik nampak tingkat sebelah, lompat lari. Jadi tinggal makmum pun tak bila aku angkat kepala sikit, imam lari dah. Bakal jawab, ya ke? Semua batal. Sepatutnya kalau ada imam lari, okay, sebab dia lupa tak tahu baca al-binah macam apa. Lepas al-binah, rakaat kedua baca al-binah je, tak ada masalah. Tak ada masalah kalau dia memang ingat surah tu je yang ada, bacalah surah tu je. Ingatlah orang lelaki. Yang tak kahwin lagi, tolonglah hafal banyak sikit surah, malu je pak tu. Kalau Zubina, kalau Pak Untung pun jenis power juga. Rakaat pertama Zubina, aku tengok rakaat kedua macam apa.
Dia tengok rakaat kedua dia baca. Dia baca apa? Dia baca ya zarjalal ikram. Selamat datang tuan-tuan. Tolong tolong. Okey, itu di antara cara bacaan ataupun sunat atau surah sebagainya. Itu cara bacaan yang sebenar. Kita baca, okey. Kemudian next, baca nyaring pada solat jahar. Maksudnya baca nyaring solat jahar. Solat jahar, solat subuh, maghrib, isyak. Baca jahar, nyaring. Baca jelas. Sebab itu kadang-kadang dalam solat Jumaat, dalam solat berjemaah, kita biasa pakai mikrofon dan kita tahu masjid tu besar. Tiba-tiba blackout. Blackout. Kalau blackout tu siang tak apa, blackout malam. Memang hilang tengah punca habis kan. Waktu nanti bunyi belakang, sudahlah kita tak nampak imam dah. Kita tengok dah balik minum kopi dah. Contoh, dah gelap. Maka ketika itu imam kena kuatkan suara dan belakang imam. Bilal biasanya dapat imam kedua. Ataupun siapa yang belakang imam kena tolong bantu imam. Bila imam Allahu Akbar, jangan imam tak Allah dulu. Dia kena imam dulu. Allahu Akbar, jadi yang belakang tu Allahu Akbar kena sama. Lepas imam dia kena bantu bagi orang belakang dengar. Itu cara dia. Itu cara dia. Sebab itu kalau semayang dalam masjid, ikhwah juga akhwat, ataupun mana tempat, akhwat kena paling kurang nampak perbuatan makmum yang terakhir di belakang. Kalau sekiranya berlaku tak dengar imam sebut ke depan, perbuatan intiqalat tadi tu, perubahan rukun, kau nampak. Sebab tu kalau kita masjid kadang makcik-makcik dia buka sikit nasi. Bukan makcik tu nak ngintai tengok siapa paling muda, bukan. Makcik tu buka sikit tu nak tengok perbuatan terakhir, perbuatan orang tu nampak, sikit bawah nampak. Sebab kadang-kadang tiba sound tak ada masalah, jadi boleh nampak perbuatan tadi tu. Itu cara dia. Itu cara kita buka sikit boleh nampak. Macam sekarang dah canggih, masjid letak TV kan, letak TV ke depan. Jadi orang semayang tengok TV. Lepas tu balik ceritakan cucu, Tok boleh monok main masjid tu. Kata semayang tengok TV. Tok, teruk tu. Tok semayang tengok TV, Tok dosa tu. Aku bakal tengok TV 3. Aku tengok TV masjid, imam semayang macam mana? Betul. Kita faham tu Okey. Kemudian mengucap amin selepas surah Al-Fatihah. Amin. Waladhdallin. Lepas tu imam pun amin. Sebutan yang bagus ataupun yang betul ialah amin. Min panjang, a pendek. Kita ni amin. Panjang, panjang, min panjang. Kalau sudut fadilat menyebut apabila kita sebut amin sama dengan imam, maka malaikat akan ampunkan dosa kita. Jadi imam yang betul-betul dia tahu, dia akan sebut waladhdallin, amin. Tapi kadang-kadang makmum tak ada imam jawab lagi. Tak ada imam amin je. Waladhdallin, amin. Dia dari imam lah konflik. Siapa imam ni? Aku ke orang belakang. Maknanya macam dia lebih lah imam contoh. Tapi imam tu sabarlah, boleh tak sabar. Jadi imam. Sakit hati pula tengok hati tak ada. Okey. Jadi maksudnya bacaan amin tu. Tapi kalau tak sebut batal tak solat, tak batal. Tiba-tiba imam dah habis waladhdallin. Contoh, kita orang tak ada tak tahu mana, pergi ke mereka syarikat ke, pergi ke Dubai kan. Tiba-tiba imam dah baca wadduha wal lail. Lupa lah amin tadi. Ini batal solat aku ni. Dia pun langkah setapak belakang, keluar. Sembahyang lain. Tak payah, sebab dia sunat. Mencantikkan solat. Kemudian membaca tasbih dalam, nama dalam. Dalam apa? Baca tasbih dalam apa? Dalam rokok, sujud, semua tu lah. Yang ada subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bacaan dia subhana rabbiyal azim wa bihamdi, bukan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dia bukan ada gini Bukan ada al-azim. Ni salah. Ni yang mutakallim salah. Bukan keagunganku tapi azimi. Al-azim. Ni je. Jadi azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. A'la dia. A'la wa bihamdi. Tak baca sah tak sembahyang? Sah. Batal tak? Tak batal. Kalau baca dapat pahala. Cuma kalau sembahyang secara berjemaah 3 kali.
3. Sembahyang individu 5, 7, 11, 22. Baca dah banyak apa. Sembahyang secara individu, orang sembahyang seorang-seorang. Tapi kalau sembahyang secara jemaah 3 kali saja baca. Okey. Baik. Okey. Seterusnya lagi. Okey, seterusnya takbir intiqalat. Takbir intiqalat takbir perubahan rukun. Takbir intiqalat ni bukan semua rukun kena takbir. Bukan semua rukun kena takbir. Kalau kita dah sujud, lepas tu bangun antara sujud, Allahu Akbar. Baik, pelik sangat ni. Sujud tu tak perlu dah. Takbir intiqalat ni pada mula. Ini beza takbir intiqalat dengan takbir ihram. Takbir ihram yang pertama tadi saja, yang lepas tu semua takbir intiqalat nama dia. Intiqalat maksud apa? Perpindahan ataupun perubahan, berpindah nama dia. Okey, kemudian duduk istirahat. Ada istirahat ni bukan duduk duduk istirahat kan, duduk minum kopi dulu sama balik, bukan. Istirahat ni duduk seketika. Kan lepas kita rakaat pertama, kita duduk sekejap. Lepas tu bangun untuk rakaat kedua. Kan? Ada yang kata, "Ustaz, ada ke duduk? Boleh ke duduk?" Ini namanya sunat. Duduk istirahat. Tak duduk, tak ada salah. Duduk dapat pahala, tak duduk tak ada, kita rugi terhadap pahala sunat itu je. Duduk istirahat. Dan duduk macam mana? Terpulang. Tapi janganlah duduk kopi istirahat, main cawan. Tak boleh lah. Faham ini maksud duduk istirahat. Okey, next. Ada lagi? Baca tasbih. Sekali boleh, tak ada masalah. Sebab dia sunat. Takut orang tak faham tasbih tadi tu 1, 3, 5, 7, 11. Contoh dia bagi nampak. 1 ini boleh, tak ada masalah. Macam solat witir lah. Solat witir 3 dengan 1. Boleh tak nak solat 1? Boleh. Nak solat 3 boleh tak? Boleh. Ini semua sunat. Tapi kalau solat 1 ni orang kata kedekut sangat. Solat 3 ni nampak baik hati sikit. Jadi boleh tak solat sah tak sembahyang ni? Sah. Bukan tak sah. 3 ni sah, sama yang ni. Okey, ini sama. Tapi kadang-kadang ada perkara yang tidak boleh buat sunat. Ketika itu kena buat terus wajib saja. Contoh bila masuk dah lewat dah. Kita akan takbir, imam tengah rukuk. Kita akan takbir, Allahu Akbar, rukuk. Tiba-tiba imam elok bangun tidak. Kita jangan tak perlulah habiskan 3. 1 tak apa dah. Subhanallah. Tak apa, tak sempat pun. Tak apa dah, duduk. Selesai. Allah. Itulah. Letih. Okey, baik. Okey. Kemudian duduk istirahat dan semua ada istirahat dan semua itu tawaruk. Okey, memberi isyarat jari. Ini memberi isyarat jari Isyarat jari Okey, memberi isyarat jari kalau ada prosedur yang pandangan yang sahih ialah bila kita baca asyhadu an la ilaha illallah. Illallah tu buang angkat. Dan ada hadis menyebut Nabi SAW lepas pada menyebut illallah tu, daripada pandangan Nabi terus tengok jari itu sampai habis sembahyang. Maksudnya bila baca asyhadu an la ilaha illallah angkat tu, Nabi tengok jari tersebut sampai habis sembahyang. Ada pendapat kedua menyebut asyhadu an la ilaha illallah angkat, lepas tu letak sampai habis sembahyang. Itu pun terpulang sebab dia sunat, bukan benda wajib. Tapi ada kata, "Ustaz, saya lepas pergi balik umrah, saya suka sembahyang ni." Dia cari lain. Wifi. Tak lupa wifi apa ni? Tak lupa. Anda pernah secara sejujurnya anda tak pernah belajar lagi jumpa dalil sudut mana. Kalau mungkin ada yang belajar, itu mungkin boleh maklumlah. Cuma yang anda belajar benda tersebut tidak batal solat sebab dia pergerakan kecil. Tapi dia kena belajar buat sebab tu kena dalil lah. Ada dalil apa sebab anda tak jumpa lagi yang isyarat jari yang cari wifi tak jumpa lagi. Okay. Kemudian memberi salam yang kedua. Memberi salam yang kedua tadi ialah sunat. Jadi kalau tak bagi salam boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Namanya sunat ihya. Sunat ihya maksudnya hiasan. Maksudnya kalau buat cantik solat kita. Kalau tak buat agak kurang sedikit. Tapi sah tak sembahyang? Sah. Okey.